اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى سائر أئمة الأشاعرة والماتريدية ومشايخهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir. Kita meneruskan pengajian kitab Ringkasan Sifat 20 yang saya kasihi Fadil Ustaz Bad, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Hasanah, Al-Fadil Ustaz Hafiz Za'farani, para masyayikh, tuan-tuan guru, para habaib, asatidah, ayah bunda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita syukur sebab masjid ini telah berusaha untuk mengajar 3 ilmu fardu ain, yaitu ilmu aqidah ataupun tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu at-tasawuf. Inilah dia 3 ilmu fardu ain. Kalau surau, masjid, madrasah, universiti, pondok, banyak mana pun program yang diajar, banyak mana pun mata pelajaran yang ditawarkan, kalau tidak ada 3 asas ini, belum lengkap lagi. Yang kedua, di dalam ilmu fardu ain yang 3 ini, dia ada bahagian yang fardu ain. Bukan semua subjek yang terkandung di dalam ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf yang wajib dipelajari. Maksudnya, ada yang fardu ain, ada yang tidak. Dan ilmu-ilmu ini bukannya boleh terus diambil daripada Quran dan hadis begitu. Kita baca Quran, kita baca hadis, terus memaham fiqh, terus memaham akidah, tidak. Dia ada kaedah-kaedah dia. Dan kaedah-kaedah inilah yang telah digarap, disusun oleh para ulama. Kalau dalam bidang fiqh, ulama-ulama usuluddin lah yang bertanggungjawab membuat kaedah-kaedah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah. Kalau ilmu fiqh, fuqaha, mereka lah yang nanti memahami Quran dan hadis. Lalu macam mana dari sudut fiqh itu? Mereka lah yang buat qawaid, kaedah-kaedah. Sama juga dengan ilmu tasawuf, sumbernya Al-Quran dan hadis juga. Ulama-ulama ahli sufi, mereka lah yang membuat kaedah-kaedah macam mana nak memahami Al-Quran dan hadis dan ayat-ayat hadis-hadis yang berkaitan dengan tasawuf. Karena itu kita wajib ikut ulama, tak boleh tidak ikut ulama. Hatta setiap kali kita berdiri solat, itulah yang diulangi untuk kita ikut ulama. Buktinya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
ditafsirkan oleh mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir. Siapa? Ihdinas siratal mustaqim tu. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang lurus tadi tu yang engkau, wahai Allah, telah tunjukkan kepada mereka. Siapa mereka itu? Itu yang ditafsirkan 4 golongan, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, orang syuhada dan salihin. Termasuk di kalangan orang yang salihin ini, itulah 4 imam mazhab yang sangat barakah dan sangat karamah itu. Al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Hanafi rahimahullah. Al-Imam Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Al-Imam Alim Quraisy, Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam di sini. Ini mic ni kena juga. Bismillah. 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 Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Nasirus Sunnah. Apa tadi? FN dengan F5. Baik. Tekan apa tadi? FN. Lepas tu pilih duplicate. Baru dia kat sini dengan dekat sini. Itu satu masjid. So, budak dah keluar benda ni. Ana tak lupa. Akhirnya Ana kuliah tak ada pakai ini. Walhasil ni dah keluar. Jadi apa ni? FN. F5. Masih ada. Bismillah. Bismillah. Itulah 4 orang imam yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, sehingga sekarang alhamdulillah kita dapat manfaat yang besar pada 4 imam ini, terutama sekali dalam bab fiqh. Dan ilmu tasawuf Allah juga kurniakan para masyayikh, para a'immah. Antara yang kita berpegang pada mereka adalah Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatil Anam Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Dan inilah yang paling penting sekali, yaitu ilmu aqidah, ilmu usuluddin. Allah zahirkan 2 orang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang telah menyusun kaedah-kaedah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal para rasulnya. Ini penting. Kaedah ini penting. Bukan hanya baca Quran, baca hadis lalu kita fahami sendiri. Dengan keterbatasan ilmu bahasa Arab, dan kalau tahu bahasa Arab pun belum tentu boleh merasa zauqul Arab, zauq bahasa Arabnya itu, tidak mungkin memahaminya dengan benar. Alhamdulillah kita berpegang pada para alim ulama, dan imam-imam yang besar ini diteruskan oleh para imam yang seterusnya. Lalu kita berpegang kepada akidah yang sahih sehingga hari kiamat insya-Allah. 2 hari kita tak 2 minggu tak mengaji, saya takut lupa. Kita ulang sedikitnya. Berbicara tentang keberadaan dengan ketidakadaan para ulama usuluddin meletakkan pada 4 peringkat. Yang pertama sekali iaitu wujudi ataupun maujud. Yang ini ada, boleh dilihat, boleh digapai dengan 5 panca indera.
Kalau berbicara tentang Allah, zat Allah, sifat ma'ani. Ini tolong diingat elok-elok ya, nanti kita akan masuk. Yang kedua, ada satu keadaan yang lebih dekat kepada ada, tetapi sebenarnya bukan ada pun, tapi itu dekat kepada ada, namanya hal. Itulah nanti dikelaskan oleh para alim ulama usuluddin. Ya, begitu. Kalau melihat Syar'i sendiri, al-halu muhal. Al-halu muhal adalah mustahil. Jadi ini qaul yang oleh kerana itu ada hal itu qaul yang dhaif. Lalu ulama masuk hal itu ke dalam satu lagi keadaan ataupun stage, namanya amrun i'tibari. Kalau yang atas tadi itu amrun wujudi, ini amrun i'tibari. Tapi para ulama cukup menyebut wujudi, tak perlu sebut amrun wujudi. Kalau ada orang mengajar amrun wujudi, sama juga dengan wujudi. Amrun i'tibari, amrun perkara, i'tibar akal. Perkara bukan ada di luar dan oleh kerana jumhur ulama mengatakan tidak ada itu, masuklah sifat nafsiyah dan ma'niyah ke dalam. Satu lagi yang namanya ma'lum, yang tidak ada sama sekali. Ada satu lagi keadaan namanya ma'dum. Ma'dum ni memang tidak ada sama sekali, iaitu syariqul bari, Tuhan yang sebenar selain daripada Allah. Memang tidak ada. Hanya Allah Tuhan yang sebenar, tunggal. Anak atau isteri bagi Tuhan tidak ada sama sekali. Kenapa orang panggil mawjud? Sebab ia bersifat dengan wujud. Kenapa dipanggil ma'dum? Sebab ia bersifat dengan adam. Ni ulang kaji saja ni, sebab kita pelajaran tauhid ni sensitif. Dia mesti setiap minggu, kalau boleh setiap hari. Tapi saya lah tak larat setiap hari main daripada Kota Damansara dan main dalam ni. Jadi setiap minggu itu insya-Allah mencukupi. Itu pun takut-takut nanti balik-balik sampai di traffic light semua jadi amrun i'tibari. Itu kita takut tu. Memang mengaji sifat 20 ni memang cabarannya kuat, tapi walaupun ia sesuatu yang payah, bila dikuasai sangat indah. Sesuatu yang payah kalau dikuasai sangat indah. Tak bila-bila takut jin, iblis takut. Tambah kita mengaji ni bukan sembarang ni, bersanad. Mengaji akidah tak cukup dengan baca kitab, tengok YouTube, tengok televisyen, video, boleh bagus tu untuk menolong kita ya, tapi tak cukup. Dia mesti mengaji talaqi macam ni dan bersanad, jelas mata rantai pengajian itu. Guru ni mengaji dengan siapa, mengaji dengan siapa, mengaji itu jelas.
dan mengajinya sampai khatam, kulit ke kulit, baru kita bangga ada sanad dalam mazhab akidah ini. Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari ini macam ni tuan-tuan hadir ni, ini bersanad dah ni. Kerana Al-Faqir juga mengaji dengan guru bersanad kulit ke kulit. Itu tidak mendakwa alim, tidak. Masih banyak lagi perkara yang tak ditahu. Tapi berkat guru lah orang kata. Pandainya tidak, tapi berkat guru. Dan guru pula yang amanahkan mengajar. Kalau ikut tak mahu saya mengajar, sebab tak pandai. Tapi guru kata, ilmu sifat 20 ni, fan sifat 20 ni tak ramai yang mengajar. Jadi kena mengajak juga. Ini kira macam perintah guru lah ni. Jadi tuan-tuan lebih halim daripada saya lagi. Mungkin cara slide macam ini lebih mudah untuk faham. Itu saja. Yang alimnya tuan-tuan lebih halim. Baik. Oleh kerana tadi hal tadi tu adalah qaul yang dhaif, lalu jadi 3 saja, amrun i'tibari, mawjud ataupun wujudi, amrun i'tibari dan ma'dum. Kemudian ma'dum jarang orang cerita. Sebab itulah tinggal 2, iaitu wujudi ataupun mawjud dengan amrun i'tibari. Untuk kita lebih faham wujudi dengan amrun i'tibari, tak boleh tidak kita mesti berbicara tentang makhluk, baru kita dapat bezakan dan jelas tentang Allah. Baik, ini sudah kita sebut hari itu. Untuk makhluk kita ambil kek. Contoh ya, kek yang berwarna kuning ini adalah ulang kaji ya. Tuan-tuan kita dah ni dah. Sebab kita tak lama 1 jam. Saya pun dah bagi tahu Fadil Ustaz Hafiz, kita 1 jam saja. Biar begini ringkas, tapi insya-Allah padat, insya-Allah ya. Maksudnya dia 1 jam, setiap minggu 1 jam. Tapi kita istiqamah datang. Dan kalau saya pun ada urusan, kata Ustaz tadi, di sini ada lagi pengisian. Datang saja hadirin, Ustaz lain dan pengisian lain pula. InsyaAllah semua bermanfaat. Kek ini adalah wujudi. Kenapa ada diri, ada lagi sungguh? Sebab kita katakan, kalau wujudi itu ada lagi sungguh yang warna hijau tu, ataupun ada dan sungguh. Tapi cukup sebut ada saja. Bila sebut ada tu automatically sungguh. Tapi kalau amrun i'tibari tak sampai ada, sungguh sahaja. Sungguh tu maksud apa? Boleh terima dengan akal. Tapi di luar bukan ada pun. Gitu ya. Baik. Baik, cuba kita lihat dulu yang wujudi. Jika boleh dikesan dengan 5 panca indera untuk dirim dengan aurat ya. Perlihat warna, boleh didengar suara, boleh dirasa manis masin, boleh disentuh kasar, licin, panas, sejuk. Kalau kita sentuh tu terasa panas. Boleh dicium harum, tu semuanya wujudi ada. Tapi ini untuk makhluk dulu ya, yang warna ungu tu. Kalau tak boleh dikesan dengan 5 panca indera, yang ini saya tulis ini untuk senang difaham. Mana-mana perbuatan, contohnya berkata-kata, berjalan, itu semuanya amrun i'tibari. Sebab tu nanti kita bicara tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani semuanya wujudi, tapi samaratus sifat. Contohnya kalau qudrah, berkuasa menjadikan apa tu? Itu daripada tiada kepada ada. Itu namanya ijad. Mematikan daripada ada kepada tiada. Itu namanya i'dam. Tapi jangan difaham menghidup dan mematikan je. Menghilangkan, memberi, mengurniakan, itu namanya samaratus sifat. Samaratus sifat itu ataupun nama lebih ilmiah lagi, masdari, ataupun ta'alluq pun boleh. Itu semuanya amrun i'tibari. Sebab dia perbuatan. Letaklah apa pun. Semua sifat ma'ani yang 7 itu. Yang ada kerja 6. Hayah tidak ada kerja. Sebab itu tidak ada ta'alluq. Ta'alluq contohnya sama, pendengar. Kerjanya mendengar. Mendengar tu adalah amrun i'tibari. Tapi pendengar ataupun sama
itu adalah wujudi. Itu ya. Tuan-tuan nak terjemah pendengar, silakan. Tak nak terjemah pendengar, nak terjemah mendengarkan, silakan. Sekali lagi Ustaz Hafiz, dan saya nak sebut pada semua ni, dan ada berapa kamera ni, 1, 2, 3, 4. Saya nak sebut ini. Demi Allah, seingat saya, daripada saya mengajar ni sampai malam ni lah Ustaz Hafiz ya, demi Allah, saya jarang bersumpah ni. Seingat saya, tak pernah lah saya katakan salah kalau orang menterjemah sifat ma'ani dengan me ataupun men ataupun ber. Nah, contohnya sifat samak kan. Terjemah apa dalam buku saya itu? Pendengar. Samaratu sifatnya mendengar. Dan saya tak pernah kata siapa yang menterjemah mendengar untuk sifat samak tu salah ataupun apalah istilahnya, tidak, demi Allah. Nah, kalau tuan-tuan, saya sebenarnya segan saya. Ada orang kata mengaji dengan saya ataupun menjadi anak murid saya segan. Apalah saya kalau menjadi anak murid ayah apa ni, Bab Nais panjang, Bab Liske, semua-semualah, Bab Hussein kita, Al-Yusufi, yang lain-lain lah, pada hamba ni tak apa. Tapi ada juga mungkin yang bersangka baik lah Ustaz Hafiz, kata saya ni mengaji dengan saya lah, saya lebih suka bahasa tu, mengaji dengan saya. Tapi mungkin ada yang sangka baik murid saya contohnya, saya pun segan nak sebut benda tu. Tak apalah, itu tuan-tuan. Tapi tolong, kalau nak kata pernah mengaji dengan saya baik, menjadi anak murid saya baik, tolong, saya tidak pernah kata salah. Siapa saya? Syekh Daud Fatani, Tok Faridah menterjemah mendengar. Syekh Daud Al-Fatani dalam banyak kitab beliau, termasuk Ad-Durrul Thamin, mendengar. Kenapa diterjemah begitu? Sebab tasamuh. Tasamuh maksudnya apa? Dah ramai dah orang pakai mendengar. Tetapi ketika ulama-ulama yang kita sebutkan tadi itu, Al-Ajillah ni gunung ni, Jabal. Tapi ketika mereka mendefinisikan sifat, mendefinisikan sama, mereka akan kata suatu sifat. Suatu sifat. Kalau mendengar, sifat ke perbuatan. Perbuatan ni common sense je ni. Ini tak payah kita tengok ilmiah sangat. Common sense saja. Kalau mendengar, itu perbuatan ke sifat? Sifat. Itulah sebabnya Pak Dai, beliau berijtihad. Jangan semabuk. Nanti kita kan cerita wujudi dengan amrun i'tibari. Kalau perbuatan berkata-kata, berjalan, mendengar, itu kan masuk dalam kategori amrun i'tibari. Walhal kita cerita sifat ma'ani mesti wujudi. Sebab itulah beliau berijtihad. Tidak salah ijtihad beliau. Yang namanya ijtihad, ini pun yang termasuk dalam perkara usul, tapi furu' itu biasa saja. Perkara tu usul akidah, tapi dia furu'. Tidak salah, sebab beliau takut orang semabul. Sebab itu beliau terjemah tak sama dengan orang lain. Itu pun setelah beliau konsult dengan Syekh Ali Al-Maliki. Itu patah balik cerita benda tu panjang lagi. Nanti malam ni kita bab tu saja. Cuma tuan-tuan tolong peganglah ya, supaya jangan timbullah kita mengaji akidah ni nak kenal Allah, supaya kita nanti bertauhid. Jadi nak terjemah perkata, itu cara Pak Dai. Nak terjemah berkata-kata, tidak mengapa, ulama-ulama lain pun sebut begitu. Tapi yang penting apa? Murad. Selalu saya sebut itu, murad. Nak terjemah sama itu mendengar, silakan. Tapi muradnya apa? Sifat yang wujudi. Bila kita sebut mendengar, nanti dia akan jadi amrun i'tibari. Itu sahaja hadirin, sama-sama ya. Kita, Allahu Akbar, ini ulama-ulama besar ni. Pak Dai ini ulama besar. Jadi saya ni bukan ulama pun, tapi kita membahaskan. Maksudnya kita tak pernah kata
ulama-ulama yang menterjemah men tu salah, tidak pernah ya. Tolong hadirin, kalau kata tuan-tuan nak jugalah guna ayat pernah belajar dengan saya ke, jadi anak murid saya ke, itulah yang saya nak sebut. Tidak pernah saya katakan salah. Kalau siapa yang pernah mendengar saya kata begitu tu, sama ada saya tergelincir lidah saya ataupun dia tu salah dengar. Tapi yang setiap kali saya membahaskan sifat ma'ani, semua tempat saya akan katakan, tolong jangan katakan salah orang yang menterjemah berkata-kata, mendengar, kerana itu adalah tasamuh. Malah dalam buku warna hijau, cuba tuan-tuan tengok buku warna hijau tu. Nah, saya tulis kat situ, jaga-jaga jangan salahkan orang yang menterjemah sebegitu. Boleh hadirin? Supaya ya Allah, benda ni sebenarnya benda kecil saja, tapi benda-benda yang melibatkan fitnah ini, al-fitnatu naimatun. Fitnah itu tidur, jangan dikejutkan. Nah, jelas. Nak menterjemah mendengar silakan, nak menterjemah pendengar silakan. Kalau dari segi perbincangan ilmiah kita ini lebih tahqiq menterjemahnya dengan pendengar. Itu lebih tahqiq. Jangan katakan salah. Kalau orang tanya dengan saya, apa pandangan ustaz? Dua-dua betul. Kalau tanya saya, dua-dua betul. Jangan katakan salah. Tetapi secara ilmiah tahqiqnya untuk kita nanti berbicara tentang rukun ta'alluq, dia mesti ada muta'alliq, kemudian ta'alluq, baru muta'allaq, tiga tu. Nah, Allah mendengar dengan sifat pendengar akan perkara yang mawjudat, supaya kita tak semabul. Kena? Baik. Mana-mana bentuk bulat, empat segi, mana-mana saiz, besar, kecil, panjang, pendek, gemuk, mana-mana rupa, cantik, hodoh, jarak, dekat, jauh, arah, depan, belakang, amrun, i'tibari. Mari kita tengok kek dulu. Kek ni dah berapa minggu ni kita sebut ni Ustaz Hafiz. Nah, apa tujuan ni? Supaya kita jelas. Nanti bila nampak ni, nanti kita cerita bab tentang Allah jadi mudah. Baik. Kek ini adalah wujudi, ada diri, ada lagi sungguh. Tapi ada yang ada pada kek itu bukan ada. Itu namanya amrun i'tibari. Macam saya lah, ada yang ada pada saya ni. Saya ada kan? Ada. Batang tubuh saya ni ada lah. Tapi ada tu. Ada tu bukan ada. Cuba cari ada kat mana. Tak jumpa. Tapi saya ada tak? Itu nama amrun i'tibari. Baik. Bulat yang ada pada kek ini. Bulat. Bukan ada, itu hal amrun i'tibari. Kek ini bukan segi empat, itu namanya salbiyah nanti tu. Itu adami ataupun amrun i'tibari. Kita untuk yang mubtadi' ni, yang baru mengaji ni, kita guna dua dululah. Apa dia? Wujudi dengan amrun i'tibari. Terus kuning, kan mana-mana warna dia adalah wujudi. Malam ni saya tanya, saya jawab ni Ustaz Hafiz. Malam ni saya tanya, saya jawab. Sebab sebenarnya benda ni tak perlu cerita lagi dah ni. Tapi dah 2 minggu tak mari. Bahaya mengaji sifat 20 ni. Ustaz Hafiz tahulah, kami pun sama. Dia sensitif. Hilang lari sedikit tu sudah. Sebab ini adalah selalu diintai-intai oleh iblis, oleh jin iblis. Dia tak nak kita tahu sifat 20 ni. Biarlah tahu yang lain tak apa. Sifat 20 tak mahu dia Ustaz. Sebab kita tahu kat mana bahayanya tu. Nah, kita tahu beza dengan makhluk. Sebab tu dia takut. Sebab tu caranya apa? Dilupakan kita, disibukkan kita sampai kita tak mari kelas contohnya. Panas itu adalah wujudi, wangi wujudi. Tidak bercerai tanggal, kuning, panas, wangi, itu nanti kita belajar malam ni insya-Allah. Irtibat namanya tu. Yang Tuan Guru Haji Saleh guna perkataan gam. Ulama-ulama pondok ni kalau sebut begitu, jangan kita serius sangat. Jangan kata, oh Tuan Guru sebut gam, tengok. Jangan begitu. Sebab itulah mengaji ni kena ada adab. Sebab tu kita belajar ilmu tasawuf. Dan saya sebut kat sini ni banyak kali. Kita mengenal Allah,
melalui ilmunya. Apa dia ilmu ni? Ilmu sifat 20. Tapi cukup tak? Tak cukup. Tak cukup. Sebab kita mesti nanti mengenal Allah dengan rasa. Contohlah mudah. Kita tahu Allah wujud. Allah ada sifat samad pendengar. Dengan sifat itu Allah mendengar. Kenapa kita buat maksiat lagi, bercakap bohong lagi? Kita tahu Allah ada sifat ilmu, pengetahuan. Dengan sifat ilmu Allah tahu, itu thamaratus sifat. Tahu pada yang al-wajibat, al-mustahilat, al-jaizat. Kita tak amanah juga. Ni yang amanah semua ni mesti ditolong dengan ilmu tasawuf. Baru lengkap. Tu yang 3 ilmu tadi tu. Daripada mula kita tunjuk. Ingat tuan-tuan, saya tunjukkan apa penting ilmu tasawuf dengan ilmu akidah ni. Sebab untuk memantapkan akidah. Itu ya, penting. Sebab kita hormat dengan ulama. Sebab keberkatan. Ada orang mengaji berpuluh tahun tapi dapat sikit. Tapi ada orang mengaji baru beberapa bulan, minggu, mau penuh ilmu dia ada. Sebab dihormat. Hormat dengan ilmu, hormat dengan ulama, hormat dengan majlis ilmu. Itu namanya keberkatan. Sehingga ada ulama berdoa, Allahumma la tahrimna minal khairil kathir. Ya Allah, jangan haramkan kami daripada keberkatan yang banyak. Baik, ini namanya amrun i'tibari. Kalau Tuan Haji Saleh bagi-bagi mudah, sebab beliau kan mengajar orang awam. Beliau kata seperti gam melekat. Gam tu kan melekatkan. Nak melekatkan mesti sesuatu yang ada wujudi. Kalau saya contohnya ni nak lekatkan sesuatu, letak gam kat sini, benda tu mesti ada, baru boleh dilekat. Kalau tak ada apa, pelik lah orang tak tengok. Ni bahasa orang kampung ni lah. Mesti benda tu ada. Benda yang ada tu, kalau mengaji sifat apa yang ada? Sifat ma'ani. Tu yang jadi kaunuhu apa? Kaunuhu qudrah. Akhirnya jadi kaunuhu qadiran. Sebab itu kita tak sebut kaunuhu mawjudan. Boleh dalam ilmu bahasa Arab boleh. Kaunuhu mawjudan. Keadaan Allah itu mawjud, ada, boleh. Tapi dalam sifat 20 tak ada sebut kaunuhu mawjudan. Sebab sifat wujud itu sifat apa? Bukan wujudi, wujud. Amrun i'tibari. Bila amrun i'tibari, tak ada benda nak ada lekat. Kalau saya nak kata kaunuhu qadiman, boleh tak dalam bahasa Arab? Boleh. Qidam dengan kita terjemah dalam sirah fa'il. Kaunuhu qadiman. Kalau struktur bahasa Arab, boleh tak? Boleh. Tapi kenapa dalam sifat 20 kita tak sebut kaunuhu qadiman? Sebab kaunuhu ni irtibat, dia seperti gam melekatkan yang ada. Sifat yang ada cuma sifat ma'ani. Sifat qidam itu sifat ma'ani ke sifat salbiyah? Salbiyah, bila salbiyah masuk kategori amrun i'tibari. Sebab itu kita tidak sebut kaunuhu qadiman, walaupun bahasa Arabnya betul. Mukhalafatu lil hawadith, boleh dalam bahasa Arab sebut kaunuhu mukhalifan lil hawadith, boleh. Tapi dalam pengajian sifat boleh tak sebut. Sebab kaun ini dia bertindak melekatkan, irtibat. Jangan bercerai tanggal sifat ma'ani dengan zat itu. Sebab takut nanti kita kata zat wujudi, ma'ani wujudi, nanti dia bercerai tanggal. Jangan. Sebab itu dia kena lekatkan begitu. Yang melekatkannya itu adalah al-kaun. Al-kaun itu ataupun kaunuhu. Ada dua pendapat. Tak apa, boleh kira situ dulu. Tapi ideanya, premisnya ialah mesti yang dilekatkan itu yang ada. Sebab itu kita tak sebut kaunuhu mukhalifan lil hawadith. Percakapan bahasa Arab betul, tapi dalam perbahasan sifat 20 tidak. Kenapa? Sebab mukhalafatu lil hawadith itu wujudi ke amrun i'tibari? Wujudi. Kena? Masya-Allah. Baik hadirin, mari kita lihat adik-adik ni, orang ini ada ya wujudi. Adanya bukan ada amrun i'tibari. Siapa yang baru ikut pengajian kami ni, yang ini kena dihafal juga. Kalau boleh hafal, kalau tak boleh pun difaham. Itu yang paling penting. Amrun i'tibari, bukan perempuan tu namanya wujudi. Guru kita selalu bagi tahu, pada makhluk pun ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, ada. Cuma kita ini hadis, yang ada pada Allah qadim. Cerah kulitnya itu coklat.
coklat hack. Tahu coklat hack. Orang sebelah utara Safi, coklat hack ni rupanya gula-gula hack rupanya. Kita dok cari coklat hack mana, tak tahu. Rupanya gula hack tu tak. Terus ya, ma'ani suara, ma'ani wujudi licin, ya ma'ani lekat tu, tak bercerai tanggal. Tu ma'nawiyah, dan berdirinya kan perbuatan amrun i'tibari. Ini pun kita dah sebut juga ni. Tuan-tuan jawab slow-slow ni. Kita tak ni. Hari ni memang kita tak ni dah. Ni sekadar ulang kaji saja. Tuan-tuan sebut sendiri. Wujudi ke amrun i'tibari ni. Cuba tuan-tuan sebut supaya saya ni. Sebut je tak apa sebab semua pakai mask ni. Saya tak tahu siapa betul, siapa salah, siapa sebut, siapa tak. Yang penting kalau tak yakin jangan sebut. Bagi yang yakin saja sebut. Sama-sama wujudi atau amrun i'tibari saja ya. Kalau saya tak komen betul lah tu. Tak berapa nak bunyi. Amrun wujudi pun dah keluar. Amrun besar-besar, amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Wujudi. Wujudi sebab warna. Ya, amrun i'tibari. Perbuatan amrun i'tibari. Tangkai wujudi tu amrun i'tibari. Wujudi boleh rasa licin kan? Kalau kita rasakan licin 3 kali dah bulat ni. Bulat 3 kali keluar. Masuk hak kek tu dia 4. Disukai oleh orang ramai. Disukai orang ramai wujudi. Jadi kita bukan cerita orang ramai tu, cerita disukai. Amrun mana-mana perbuatan disukai ke, mengeluarkan ke, amrun i'tibari. Yang ni nampak macam main-main kan, tapi ni banyak menolong nanti. Ini orang keliru juga ni, bahasa dia tak ada. Angin ada, angin. Dia dalam kategori apa ni? Jisim yang latif. Angin tu wujudi yang kuat. Amrun i'tibari. Sehingga membuatkan amrun i'tibari. Peserta tertidak. Ya, baik. Setelah kita tahu semua tu, sekarang baru kita bawa pada sifat yang kita mengaji sekarang. Apa dia? Tolong diingat. 4 ini tolong diingat. Yang ni tak ada dalam kitab ni. Sebab tu slide saya selalu bertambah. Maksudnya ada idea je, saya bubuh idea je, saya bubuh. Nanti Ustaz Hafiz hujung tahun ni ringkasan sifat 20 tu jadi tebal. Jadi tebal sebab makin bertambah makin tambah. InsyaAllah lah benda-benda yang baik Allah datangkan tu. Benda ni semua ada dalam kitab turaf ni, semua ada Jawi ataupun Arab. Cumanya tak dibawa macam dia. Bukan saya ni bukan mengajar benda baru ni, Ustaz Hafiz bukan mengajar benda baru. Benda sama juga, cumanya nak bubuhnya dalam bentuk macam ni. Baik, tolong diingat ya. Sekarang kita nak masuk pengajian sifat 20. Bila sifat 20 tu, kalau yang wujudi ingat satu je, iaitu sifat ma'ani. Zat Allah tu tak payah dengar, tak apa. Sebab kita nak belajar sifat ya. Ingat satu saja, sifat ma'ani. Lain daripada tu, masuk dalam kategori amrun i'tibari pun boleh, nak sebut subuti boleh, tahakkuk pun boleh, adami pun tak apa. Tapi kita nak highlight satu je, amrun i'tibari. Selain daripada sifat ma'ani, apa tu? Sifat nafsiyah, salbiyah, sifat ma'nawiyah. Cuma tambah satu lagi, apa dia? Kalau pada wujud itu ada sifat ma'ani, sifat ma'ani tu dia ada ta'alluq dia. Tu namanya samaratus sifat. Itulah dia amrun i'tibari. Contoh ya, sifat ma'ani pendengar. Samaratus sifatnya apa? Mendengar. Mendengar tu adalah amrun tu yang Pak Da'i tak mahu tu. Pak Da'i kata kalau mendengar
Itu kan dalam bahasa Melayu Fatani ke bahasa Melayu kita ke Endon sekalipun perbuatan. Dia tak nak semabul di situ. Nah, tapi kalau orang dah biasa terjemah dengan mendengar, silakan, tak ada masalah. Tapi murad, apa muradnya? Muradnya mesti sifat ma'ani. Gitu. Boleh? Kalau pelihat sifat ma'ani, apa samaratu sifatnya? Melihat. Kalau perkata, apa samaratu sifat? Berkata-kata. Dia jadi semabul nanti kalau begini. Contohnya, kita terjemah sifat ma'ani mendengar. Allah mendengar dengan sifat apa? Cuba bahasa Melayu. Allah mendengar dengan sifat, tak apalah, dengan sifat sama, tak apa, kenalah tu. Allah mendengar dengan sifat sama, tak apalah tu. Cuba terjemah sifat sama tu. Kalau kita masih kekalkan dengan terjemah mendengar, Allah mendengar dengan sifat mendengar, kan pelik jadinya. Itulah yang tak maunya Pak Da'i. Kan niat beliau bagus. Tak ada terkeluar daripada Ahlus Sunnah semua itu, ya. Baik. Kenapa penting kita tahu ni, nak beza ni? Ini nanti kita akan cerita tentang ta'alluq. Saya bagi contoh, ya. Adakah Allah melihat kita ketika qadim? Ini sebenarnya advance ni. Ini ni last ni baru belajar ni. Tapi oleh kerana saya selalu sebut ta'alluq, terjemah mendengar, apa bezanya ni, supaya kita dapat tahu nanti belajar ta'alluq tidak jadi susah. Saya bagi contoh, ya. Wujudi dengan amrun i'tibari tadi tu. Baik, ini orang advance, orang dah advance, tolong jawab, nah. Maksudnya bunyikan juga. Cuba sama-sama, saya pun sama-sama kita. Cuba. Kalau kita tak tahu wujudi dengan amrun i'tibari, dia berat nak jawab soalan ta'alluq ni. Cuba. Adakah Allah melihat kita ketika qadim? Nak jawab ini, dia mesti menguasai tajuk ta'alluq yang belajar lagi ni. Sengaja saya bawa dahulu. Nah, ulama mengatakan supaya kita dapat menguasai tentang ta'alluq, mesti dihafal 3 rukun ta'alluq. 1, sifat. 2, samaratus sifat. Barulah muta'allaq bagi sifat. Nah, kalau sifat, mesti sifat ma'ani, sebenarnya sifat ma'ani yang berta'alluq. Samaratus sifat ataupun disebut ta'alluq, itulah perbuatan dia. Muta'allaqnya tempat ta'alluq. Sifat ma'ani kalau nak letak muta'alliq pun boleh juga, tapi kita tak nak dululah sebab kita baru-baru nak mengaji, ya. Baik. Nak menjawab soalan ini dan apapun soalan, dilihat dahulu. Mana samaratus sifat? Melihat, bubuh kat sini. Ini kita dah belajar dah minggu lepas kan. Maaf ya, saya mengulang balik ni biar kita kejap lah, kita faham molek, supaya kita balik jauh-jauh nanti ada benda yang kita pelajari malam ni dan lebih kemah lagi. Melihat, Allah melihat dengan apa? Tengok, kita mengaji ta'alluq dengan sifat ma'ani, itu hikmah besar. Takkan mungkin kita jawab Allah melihat dengan mata. Tak. Tengok, tu tujuan mengaji sifat 20 ni. Tahniah tuan-tuan. Walaupun kita berkorban 1 jam ni, mahal ilmu ni. Takkan mungkin orang mengaji sifat 20 menjawab Allah melihat dengan mata. Takkan mungkin. Sebab dia tahu mata tu adalah jurim pun boleh, jisim pun boleh, jauhar pun boleh. Itu tujuan kita mengaji sifat ma'ani. Allah melihat dengan sifat. Apa nama sifat itu? Basar. Nak terjemah terpulang, ya. Kalau ikut cara kita ni, Pak Da'i pelihat. Allah melihat dengan sifat pelihat. Apa muta'allaqnya? Maujudat. Kita ketika qadim dah ada belum? Belum. Jadi kita ni tak ada lagi ketika qadim. Dijawab, adakah Allah melihat kita ketika qadim? Tidak, sebab kita belum ada lagi. Baik, cuba sama-sama. Yang dah advance, cuba yang dipelajari itu, cuba praktikkan sekarang. Baik, adakah Allah mengetahui tentang kita ketika qadim? Sejak qadim. Kita kena susun dulu 3 tadi itu. Apa dia? Sifat, samaratus sifat dengan muta'allaq. Dan ambil dulu apa? Ambil dulu samaratus sifat. Mengetahui, letak kat situ. Allah tahu dengan sifat apa? Dengan sifat
ilmu, terjemah pengetahuan. Dan muta'allaq mesti hafal. Wajib, mustahil, jaiz. Ni mesti hafal, kalau tak hafal memang payah sikit. Oh, kita letakkan. Kita tu termasuk dalam kategori apa? Jaiz kan? Maksudnya Allah tahu tak tentang kita ketika qadim? Dia jawab, Allah tahu. Tapi Allah melihat kita tak ketika qadim? Tak, sebab kita belum ada lagi. Sebab melihat bersangkutan ta'alluqnya dengan mawjudat. Mawjud, ada. Kita belum ada lagi. Belajar ta'alluq ni, siapa yang mahir insya-Allah dia cerdik. Siapa yang tak mahir insya-Allah dia cerdik juga, tapi lambat sikit lah. tak cerdik lah. InsyaAllah mengaji sifat 20 ni sabar. Memang lambat. Guru saya kata beliau mengaji 2 tahun Ustaz Hafiz baru boleh faham. Tu pun remang-remang, kata guru Syekh Nuruddin, remang-remang. Tuan-tuan tak sampai tahun lagi mengaji kita ni, berapa minggu. Kalau dah boleh kuasai sikit-sikit, alhamdulillah lah tu. Cuba lagi ya. Adakah Allah melihat saya sebelum saya datang di sini ni? Susun dulu sifat, thamaratus sifat dengan muta'allaq. Kemudian kita ambil thamarah, melihat tak sini. Allah melihat dengan sifat basar. Susun maujudat. Baik. Saya sebelum datang ke sini, saya ada tak sebelum datang ke sini? Tidak ada. Bermakna Allah lihat tak saya sebelum saya datang ke sini? Tidak, sebab saya belum wujud. Ni jangan semabul, jangan keliru pula ni. Tapi adakah Allah tahu yang saya akan datang ke sini? Memang tuan-tuan jawab, ya memang tahu. Tapi kita nak susun secara ilmiah. Susun dulu sifat, thamaratus sifat, muta'allaq. Mengetahui, ambilkan thamaratus sifatnya. Allah tahu dengan sifat ilmu. Tahu tentang apa? 3 tu. Saya dalam kategori wajib ke, mustahil ke, jaiz? Saya ni jaiz. Maksudnya Allah tahu tak saya akan datang sini? Tahu. Tengok hadirin, sedap mengaji kalau kita dah skru dia tu kena pasang elok. Kalau guru saya Syekh Ahmad Ridauddin selalu sebut, skru tu kan dia punya, orang panggil tu apa Ustaz? Nut tu dia panggil apa tu? Apa Ustaz? Yang ni yang apa nama? Nak sebut apa benda tu dah? Bukan benang. Tapi tuan-tuan tahu lah. Hak tu dia kalau pasang elok tu, dia masuk dalam. Tapi kalau lekat sikit, kita pun tanya lagi rosak. Tu mengaji sifat 20 dia pasang ni elok. Pasang elok. Satu lagi kata beliau, kan Ustaz Hafiz baru ni kami mengaji makulat. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tak ada apa, minggu depan ataupun minggu satu lagi saya akan syarahkan tentang makulat sikit, 1 jam ataupun begitu. Kita tengok ke kesesuaian yang kami mengaji dengan Ustaz Hafiz 2 hari di Perak baru ni. Alhamdulillah. Kalau tahu tu ya Allah tentang makulat asyar ataupun makulat al-asyarah, itu semua cerita tentang makhluk, mahmul, predicate, semua cerita tentang makhluk. Nak tahu makhluk, kena tahu 10 ini. Jirim, tapi ulama makulat asyar tak sebut jirim, mereka sebut jauhar. Kemudian arat, yang dalam buku kita tu juga ada. Kemudian yang 4 tu lah mata, yang kita dalam buku kita tu aina, kaifa, mata dengan kam. Kemudian wada', kemudian idhafah ataupun milki, barulah fa'il dengan infial. InsyaAllah kita syarah nanti. Faham 10 ni, jelas molek. Jadi tahqiq kita mengaji sifat 20 sebab usul. Ini mengejapkan lagi kefahaman kita tentang sifat 20. InsyaAllah tuan-tuan, saya dah cerita juga di sini, yang 4 tu saya dah cerita dah, termasuk jirim dengan arat saya dah cerita dah. Nanti kita sambung lagi nanti. Saya akan buat dalam bentuk ni supaya kita tuan-tuan dapat mengaji dengan elok. Mari kita lihat sikit lagi, maaf ya. Adakah Allah mendengar suara saya sebelum saya datang di sini? Letak dulu 3 ini, kemudian ambil mendengar. Allah mendengar dengan sifat. Kita tak akan jawab Allah mendengar dengan telinga. Orang mengaji sifat 20 itulah kelebihan dia.
Kalau orang tak mengaji sifat 20, lagu tu Allah mendengar dengan telinga. Yang penting telinga Allah tak seperti telinga manusia. Carilah guru yang mengajar sifat 20 yang tahqiqnya tak akan ada. Tu Allah sebut dalam Quran. Tunggu dulu, tu namanya ayat mutasyabihat. Hadis mutasyabihat tak boleh diguna dalam bab iman. Dia hendaklah ditakwil, difahami dengan ayat muhkamah. Mana cerita panjang ni, bukan maksudnya kita buang ayat, tak. Buang ayat jadi kafir. Dia ada nas, fahmun nas, tatbiqun nas. Itu nas Quran, hadis, itu qat'iyyut thubut. Sebab dia datang daripada Quran dan hadis. Tapi nak memahamnya itu, nah macam mana? Sebab dia qat'iyyut thubut tapi dhanniyud dilalah. Dilalahnya dhann. Sebab kalau nak kata Allah ada mata, ini bertentangan dengan akal. Sebab itu kita belajar hukum akal. Kalau orang tak belajar hukum akal, maaf, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia tidak berakal. Macam mana nak mengatakan dia kalau tak belajar hukum akal, hukum adat, hukum syarak, dia semabul nanti tu. Imam Al-Ghazali sebut orang yang tak menguasai ilmu mantiq, fala thiqata lahu fi ilmih. Orang yang tidak menguasai ilmu mantiq, fala thiqata lahu fi ilmih, maka tidak ada thiqah pada ilmunya itu. Bukan maksudnya dia tolak, tidak, tapi memahaminya secara mendalam. Ilmu mantiq yang disusun oleh ulama-ulama Islam, kalaupun daripada orang-orang Yunani dahulu, tapi yang sudah disesuaikan cantik dengan cara pemahaman Islam. Baik, sambung ya. Allah mendengar sesuatu yang mawjudat. Saya dah ada, sebelum saya datang ke sini, ada tak suara saya? Tak ada. Bermaksud Allah dengar tak suara saya sebelum saya datang ke sini? Tak dengar sebab suara tu belum ada. Tapi Allah tahu tak suara saya sebelum saya datang dekat sini? Siapa nak tangkap gambar boleh juga. Ini tak ada dalam kitab. Tapi jangan risau, nanti ujung tahun ni bulan berapa? Bulan 10. Ujung tahun nanti insya-Allah buku ni akan dicetak lagi lebih tebal. Yang ni semua ada masuk nanti. Ni semua ada masuk dalam buku baru. Tapi nak tunggu buku baru tu bila keluar tak tahu. Tuan tangkap gambar dululah ataupun kongsi-kongsikan. Allah mengetahui, adakah Allah mengetahui suara saya sebelum saya datang ke sini ni? Tadi adakah Allah mendengar? Tak. Sebab dia belum ada sini. Tapi Allah tahu tak? Nak tahu tak tahu, susun dulu sifat, famaratus sifat dengan muta'al la. Ambil famarah dia, mengetahui. Allah tahu dengan apa? Dengan sifat ilmu. Tahu tentang apa? 3 tu. Suara saya masuk kategori wajib ke mustahil ke jaiz? Jaiz. Maksudnya Allah tahu tak suara saya sebelum saya datang ke sini? Tahu sebelum saya datang, Allah dah tahu dah. Tapi Allah lihat? Tidak. Allah dengar? Tidak. Masya Allah. Adakah Allah masih mendengar suara saya selepas saya balik ke PJ nanti? Saya sekarang kan Allah mendengar. Nanti saya balik ke PJ nanti. Kita berhenti, kita mula pukul 9 tadi. Malam ni saya ambil 15 minit lagi boleh? 10.15 ya? Sepatutnya kita berhenti pukul 10. 10.15 lah malam ni. Baik. Susun dulu 3 ni. Ambil apa? Famaratus sifat, mendengar. Mendengar dengan sifat sama. Apa yang didengar? Mawjudat. Baik. Suara saya lepas saya balik ke PJ, ada tak lagi tak suara saya kat sini? Tak ada dah. Jadi Allah mendengar tak suara saya kalau saya balik nanti di sinilah? Tak ada dah. Allah dengar kat mana pula? Kat mana-manalah saya bercakap. Itu boleh hadirin. Tak jatuh. Kalau guna bahasa guru kami Syekh Ahmad Radharuddin, tak jatuh untuk Allah. Ajib. Baik. Sifat 20. Ini untuk ustaz-ustaz ni. Sebab nanti tak mengapa. Kita tu kemudian. Ini agak dalam ni. Ini agak dalam ya. Baik. Sifat-sifat yang wujudi dan amrun i'tibari. Baik. Kita masuk pembahasan malam ni ya. Sekarang kita belajar sifat-sifat yang wujudi. Mari kita ulang balik.
Kalau kita berbicara tentang Allah dan sifatnya, ada dua yang wujudi. Satu zat Allah. Kalau sifat apa tadi tu? Ma'ani. Tolong diingat ya. Ingat tu dulu. Sebab bila ingat ma'ani, tolak saja empat tu, tolak satu tu, yang lain semua amrun i'tibari. Baik. Kalau berbicara tentang Allah dan sifatnya, yang wujudi dua. Satu zat Allah. Yang kedua sifat ma'ani. Tolong diingat. Kalau begitu, maka sifat yang tinggal tiga itu menjadi amrun apakah sifat itu? Nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah. Cukup? Satu lagi. Selain daripada sifat ini, ada lagi yang amrun i'tibari yang ada kaitan dengan sifat ma'ani. Apa namanya? Thamaratus sifat. Tapi thamaratus sifat apa? Thamaratus sifat untuk sifat apa? Sifat ma'ani. Sebab hanya sifat ma'ani yang wujudi. Tapi jaga, dalam yang wujudi sifat ma'ani 7, yang ada thamarahnya ada berapa? 6. Sebab dia ada ta'alluq. Ada satu sifat tak ada ta'alluq, namanya sifat hayah. Sebab itu sifat hayah bukan menghidupkan. Sifat yang menghidupkan adalah sifat qudrah. Hayah tidak ada ta'alluq. Hanya Allah hidup dengan sifat. Nak katakan Allah bukan hidup dengan roh. Allah hidup dengan sifat. Tapi sifat ini bukan ada kerja tak? Allah hidup dengan sifat. Satu lagi dalam kitab Baquratul Amani, dengan sifat hayah inilah maka mengesahkan semua sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 6 tu kan. Kalau Allah tidak hidup, apakah akan ada sifat qudrah? Tidak. Iradah? Tidak. Gitu nah. Boleh? Cuba diingat sama-sama lagi, ini penting. Dalam berbicara sifat, saya tak nak sebut zatnya, berbicara sifat. Baik. Sifat Allah yang wujudi hanya satu. Maksudnya kategori sifatnya, kategori sifat yang wujudi hanyalah sifat ma'ani. Adapun sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah, apa tu? Amrun baik. Satu lagi tambah, satu lagi. Kenapa nanti kita akan belajar ta'alluq? Ada thamaratus sifat, tapi thamaratus sifat ma'ani, bukan sifat salbiyah, bukan. Sebab semuanya amrun i'tibari. Bila amrun i'tibari tak ada. Bagi mudah-mudah ni, bahasa Melayu mudah ni. Tuan-tuan ada kat sini kan? Bolehlah saya minta tolong. Sebab tuan-tuan boleh buat kerja, pasang mikrofon, tak switch on kan ni. Sebab tuan-tuan ada di sini. Orang yang tak ada di sini, boleh tak saya minta tolong dia? Contoh, Ustaz Bab, tolong pasangkan mikrofon. Tuan-tuan, tak ada orang ni kan? Dia tak ada sini ni. Dia tak ada ni. Boleh tak orang yang tak ada buat kerja? Tak ada. Sopa tadi ni untuk mudah-mudah je ni, bahasa-bahasa mudah je ni. Benda orang yang tak ada nak buat lagu mana? Sama juga. Sifat yang tak ada dirinya itu, amrun i'tibari tak boleh buat kerja. Yang ada ta'alluq, yang ada kerja itu adalah sifat ma'ani. Cuma jangan dilupa. Dalam 7 tu satu je tak ada buat kerja. Apa dia? Haya. Boleh ya? Itu namanya thamaratus sifat. Mari kita lihat. Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Barulah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kalau ikut Tok Faridah ya, Tuan Guru, kalau ikut Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, tidak memadai kalau sebut qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Sebab itu dia tidak jadi sifat dah. Dia jadi zat. Qadirun, zat yang bersifat dengan qudrah. Kita bukan cerita zat, kita cerita tentang sifat. Tapi dalam kategori keadaan, hal, ini nama hal. Itu qaul yang dhaif ya. Kalau nak letak amrun i'tibari, itu yang masyhur. Baik. Dalam 4 sifat ini, tuan-tuan, tolong diingat elok-elok. Tuan Guru Haji Saleh kalau mengajar, selalu beliau ulang, ingat molek, ada betul-betul sifat hanyalah satu. Sifat, kategori sifat yang namanya apa? Ni. Baik, kita lihat ya.
Inilah sifat ma'ani yang betul-betul ada. Nanti kita akan lihat di ta'rifan ulama dengan hiya sifatun wujudiyatun, wujudi. Ingat ni dulu ya. Ini yang namanya apa dia? Wujudi. Ini bukan wujud. Wujud tu lain. Wujud atas tu. Ini wujud. Ini wujudi. Wujud itu amrun i'tibari. Jangan kita keliru lah. Wujudi tu. Ini wujudi yang betul-betul ada diri dia. Nak ada lagi sungguh pun boleh. Ada dan sungguh pun boleh. Ada. Bubuh ada pun tak apa. Nah? Tapi hak lain. Kenapa perlu tahu ni? Kenapa perlu tahu? Sebab hanya sifat ini yang ada dirinya sehingga ulama sebut lau kushifa 'anil hijab la ra'ainaha. Kalau dibuka hijab, terbuka dapat kita lihat. Tapi itu tak penting mana, tak penting mana. Yang lebih penting ini hanya sifat ma'ani yang ada ta'alluq. Boleh cuba kita hafal sekejap? Cuba kita hafal sekejap. Dalam 4 sifat ini, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, hanya satu sifat. Maksudnya hanya satu yang dalam kategori wujudi. Apa nama sifat itu? Betul. Kenapa perlu tahu? Kerana hanya sifat ma'ani yang ada hafal tu dulu. Nanti senanglah tuan-tuan belajar ta'alluq. Tak ada bingunglah dengan wujud qidam baqa' tak. Boleh ya? Sekali lagi. Dalam 4 sifat Allah Azza wa Jalla yang benar-benar ada dirinya hanyalah sifat ma'ani. Oleh kerana itu ia disebut dengan sifat wujudi. Kenapa kena tahu wujudi ni? Kerana hanya sifat wujudi yang ada ta'alluq. Adapun sifat lain, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, bukan wujudi tapi amrun i'tibari. Ini penting sangat-sangat. Kalau tuan-tuan dapat kuasai ini dan faham, balik bawa ni pun cukuplah dulu malam ni. Cukup. Sebab ia akan nanti menolong banyak untuk kita faham yang seterusnya. Terutama sekali bab ta'alluq. Boleh nak? Kita kalau belajar di pondok ni cukuplah ni. Bawa balik ke hostel masing-masing. Sebab nanti akan senang kita belajar ta'alluq tu. Ta'alluq. Ia hanya berkaitan dengan sifat ma'ani, yang lain dah tak ada dah. Boleh. Baik, ada lagi 10 minit. Tuan-tuan, saya ingat saya nak berhenti kat sini dulu. Maaf ya. Sikit lagi. Sebab saya niat tadi nak ijazahkan amalan. Kita habiskan dulu. Boleh hadirin? Baik. Sekarang dalam 4 sifat itu hanya satu sifat yang benar-benar ada dirinya. Kalau nak dilihat di hari akhirat boleh. Apa nama sifat itu? Ma'ani. Oleh kerana ia ada dirinya, maka ia dikenal dengan sifat wujudi. Kenapa kena tahu ni? Kerana hanya sifat ma'ani yang berta'alluq. Sekarang cuba saya tanya soalan ini. Kenapa hanya sifat ma'ani yang berta'alluq? Dijawab, kerana ia wujudi, ada dirinya. Orang yang ada yang boleh buat kerja. Orang tak ada buat kerja. Baik. Dan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, apa kategori sifat ini? Amrun bawa ni dululah untuk malam ni, supaya minggu depan kalau kita tanya boleh jawab. Itu penting. Walaupun pendek, mengaji pendek. Untuk lebih jelas begini. Ini jangan dibayang-bayang, ini untuk takrib. Takrib ni untuk mendekatkan pemikiran kita ya. Allah zat. Kita pun zat juga, tapi kita dipanggil jurim ya. Zat Allah Azza wa Jalla bersifat. Apa nama sifat tu? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dengan makna wiyah. Tuan-tuan perasan tak? Dalam 4 tadi tu ada satu yang berwarna. Sifat apa tu? Warna apa? Bermakna LCD ni bagus Ustaz Hafiz. Sebab kadang-kadang kalau LCD dah lama kan. Saya pernah dulu kuliah Ustaz di satu negeri, tak nak sebutlah. Tuan-tuan tolong lihat dia ada beza tu, kuning dengan hijau. Depa pun nampak berkerut saya tengok depa. Pasal apa? Rupa semua kuning. Rupanya Ustaz Hafiz LCD lama. Dia kata bermakna
Tuan-tuan tahu sifat apa tu? Warna apa tu? Warna hijau kan? Dia dua. Satu faham, yang kedua LCD-nya bagus. Nah, saja saya buat ni saja. Ni semua ijtihad sendiri je ni. Dalam banyak-banyak 4 tu, satu je ada warna. Warna apa? Warna hijau. Nak habaq. Sifat 20 ni, satu je yang betul-betul kategori sifat yang ada dirinya. Tu namanya ma'ani yang disebut wujudi. Yang lain tu, kenapa wujudi kita tahu tadi? Sebab memang ada dirinya, ini tak penting. Ini yang lebih penting. Sebab hanya sifat ini yang ada ta'alluq. Hak lain tak ada. Bukan ada pun. Itu namanya amrun i'tibari. Supaya tuan-tuan tahu yang kata ta'alluq ni, untuk kita khatamkan malam ni ya. Apa yang kata ta'alluq ma'ani ni? Hak ni dia. Kalau qudrah ta'alluqnya, thamaratu sifat tu lah. Maksudnya ta'alluq dari segi makna spesifik ya. Kalau dari segi makna yang lebih umum, dia mesti ada 3. Sifat, thamaratu sifat dengan muta'allaq. InsyaAllah mudah mengaji, insyaAllah. Tapi kena tahu kaedahnya. Ini kaedahnya ni, hanya sifat ma'ani yang berta'alluq dan semua sifat ma'ani berta'alluq kecuali satu. Apa dia? Haya. Apa tu ya? Apa dia ta'alluq? Ta'alluq kerja, bahasa mudah kerja. Nah? Kalau qudrah berkuasa menjadikan, mematikan, memberi, itu semua sifat qudrah, dominan tu. Iradah menentukan, mahu, sama mendengar, basar melihat, ilmu mengetahui, kalam berkata-kata. Kalau untuk Allah kita terjemah berfirman. Boleh nak? Baik. Silakan tuan-tuan. Yang ni tak ada, ni semua baru ni, tak ada dalam kitab. Baik, setakat ini dulu kita akan sambung insya-Allah. Nanti tolong ingatkan saya ni mengaji. Saya tak ulang lagi ni. Nanti akan minggu depan kita cerita ni sikit terus masuk ke seterusnya. Untuk sama-sama kita ada pendinding diri dalam kehidupannya. Amalan supaya rumah dan diri dilindungi oleh Allah. Oleh kerana kata ulama, Allah melindung rumah tu seperti ada pagi, ada api yang melingkarinya. Sebab tu disebut dengan amalan pagar api. Termasuk diri sendiri juga. Cara mengamalkannya. Untuk memagari rumah baik, sekolah baik, masjid baik, apa lagi, butik ke, kedai ke, dibaca sekali selepas subuh, sekali sebelum keluar rumah, sekali sebelum tidur malam. Tolonglah, jangan lebih. Baca 3 kali saja, jangan lebih. Untuk pagar diri sendiri, boleh dibaca di mana-mana dan pada bila-bila. Walaupun dalam rumah. Dia beza tu. Kalau kita niat nak pagar rumah, jangan lebih 3 kali tadi. Tapi ketika kita berada di rumah, kita berniat nak pagar diri, boleh baca. Tapi niat untuk diri. Untuk rumah 3 sahaja. Boleh? Ulama kata memang 3 sahaja. Tujuan supaya kita yakin. Bila baca tu yakin betul. Jangan 30 kali, jangan. Takut nanti yo kok. Sudah. Mula-mula tadi yakin molek dah. Jangan baca. 33 kali dibacanya. Ni ada benda pil tu kan. Kan doktor kata mu makan 3 butir ya. 3 teh. 3 butir. 3 kapsul saja, tablets, not more than that. It will cost your life. Nanti akan datangkan mudarat nanti. Tapi kan itu ubat, tapi dia ada dos masing-masing tu. Sama. Boleh hadirin kalau dibaca di mana-mana pun boleh. Dengan niat untuk memagar diri. Ini mahal ni, sebab tu saya nak kongsi pada semua. Contohnya kita pergi mana-mana kan, rasa takut. Jangan lupalah baca ayatul kursi sekali. Kemudian baca ini sekali. Ayatul kursi itu paling bagus baca 9 waqaf tu dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ulang ganjil. Wala ya'udhu hifdhuhuma, wala ya'udhu hifdhuhuma. 3, 5, 7, 9, 11.
Nah, kalau dah rasa tak ada apa, baca 3 pun tak apa dah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma, barulah wa huwal aliyyul azim. Kalau sebelum tidur malam, mungkin kita selalu menyigau tak elok ataupun terperanjat, tak mimpi tapi terperanjat, kemudian terkejut, dah maaf ya, jadi migraine dia buatnya. Baca ayatul kursi juga, tapi petuanya wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu, jangan tarik nafas. Itu kata ayatul kursi ni banyak khasiat dia. Kalau tidur malam tu takut diganggu ataupun terganggu, baca yang itu. Berapa wakaf pun tak apa. Kalau baca ayatul kursi ni, ulama katakan dengan 2 cara. Satu, dengan 9 wakaf. Kalau almarhum guru kita Datuk Dr. Haruddin, beliau kata 9 wakaf tu yang terbaik. Kenapa? Senang kita nak menyelami maknanya itu. Lagipun tenang kita baca. Sebahagian ulama kata kalau tak baca 9 sekali nafas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Satu nafas ya baca tu. Tuan-tuan lebih lagi boleh. Petua dia ada petua. Nak melembutkan hati orang ada juga. Yang tu tak boleh hajar malam ni. Nanti minggu depan tak mari pula Ustaz Hafiz. Tak boleh hajar. Tuan-tuan saya tahu. Tuan-tuan saya tahu. Dan saya hormat. Kenapa? Sanggup juga tunggu. Sebab itu kalau nak bagi buah-buah ni, waktu ni nak bagi. Kenapa? Orang yang menunggu ni orang yang sungguh mengaji ni. Kalau tak dah boleh dah balik tadi kan. Cumanya nanti kalau kita kongsikan amalan-amalan yang agak ni, saya minta tidak di live beginilah. Maksudnya kita tutup, baru kita bagi. Maksudnya tak sekarang ni Bang Haji tak apa. Tak apa. Ini nak bagi tahu je. Mungkin manalah tahu akan datang kita nak kongsikan amalan-amalan yang dia tak boleh didengar semua. Sebab orang tak mengaji, dia tak tahu cara mengamalkan. Memang ada amalan untuk melembutkan hati orang dengan ayatul kursi. Sampai guru kami kata, yang ini jangan sebarang. Dan saya pun tambah satu lagi. Dan dia pun sebut, amalan ni dengan ayatul kursi ni, dia melembutkan hati orang. Antara syaratnya apa? Jangan buat kat saya. Takut saya lembut nanti. Bolehlah buat sabar-sabar pun tak apa. Tapi dengan saya jangan. Dia memang ada cara dia tu. Tak janji Tapi kalau tuan-tuan saya tengok bersungguh, insya-Allah, kenapa tidak kita kongsikan. Tapi syarat satu, jangan guna untuk niat yang tidak baik. Yang kedua, jangan buat kat ana Ustaz. Buat kat orang lain boleh. So dia memang dia mujarab tu. Tapi ada caranya lah. Yang tu kemudian dulu. Tapi kalau tidur terganggu dan sebagainya, takut jadi migraine kan, kesian. Caranya ialah baca macam biasa juga, tapi ketika sampai wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, 3 kali diulang tanpa bernafas. Itu diijazahkan semualah ya. Termasuk yang ikut kami secara live ni diijazahkan juga. Tuan-tuan sebut qabilnal ijazah. Saya baca dahulu sekali, tuan-tuan ikut ya. Yang kalau boleh yang ikut kami live ni pun baca juga. La ilaha illallahul halimul karim. Rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. La ilaha illa ant. Azza jaruka wa jalla thana'uk. Allahu rabbuna wa rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana
wa ilaihil masir. Nanti saya akan bagikan yang bentuk PDF pada Ustaz Hafiz. Saya lupa nak bagi tadi Ustaz Hafiz. Yang itu memang boleh buka dalam handset. Ini tujuan kita photostat ni boleh tampal dekat pintu rumah sementara nak hafal tu. Ataupun di tempat bilik tidur pun bagus ya kalau boleh. Yang ini tuan-tuan saya ijazahkan semua yang hadir dan saya ijazahkan untuk ijazahkan orang lain. Tuan-tuan nak ijazahkan siapa-siapa boleh. Isteri kat rumah, anak-anak, silakan ya. Semua dapat ijazah ni boleh ijazahkan supaya dapat kebaikan. Kenapa yang ni peninding kuat ni? Kalau kita pergi mana-mana pun jangan lupa baca yang ini. Kalau dikombinkan dengan ayatul kursi itu lebih baik. Baca ayatul kursi dulu. Awalah baca la ilaha illallahul halimul karim rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim la ilaha illa ant azza jaruka wa jalla thana'uk Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. InsyaAllah kita jumpa akan datang ya. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.